Okey murid-murid, Ustazah harapkan daripada video yang lepas yang Ustazah dah bagi sebelum ni telah kamu fahami tentang tajuk tabligh yang kita belajar hari ni. Okey, sekarang kita nak buat latihan pula. Okey, untuk latihan macam biasa keluarkan buku aktiviti awak. Okey, semua orang ada kan buku aktiviti? Okey, kemudian buka muka surat 106. Okey, muka surat 106. Okey, dah buka? Okey, untuk muka surat 106 ini, awak kena sediakan buku teks juga ya di sebelah. Sebab kita nak rujuk untuk jawab latihan. Okey, buka buku teks muka surat 110 hingga 111. Okey, letak buku teks dekat sebelah. Okey, jom saya tolong awak baca. Okey, untuk latihan muka surat 106 ni, awak kena cari jalan ya. Jalan di atas kena sampai jalan di bawah. Tapi kena cari pasangan dia yang betul lah. Okey, saya bantu awak baca ya. Okey, yang pertama, menyampaikan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda. Apa cabaran yang Nabi dapat apabila Nabi menyampaikan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda? Okey, nak dapat jawapan, tengok buku teks, tengok pada ruangan cabaran. Ada yang tidak menerima dakwah baginda termasuk Abu Talib iaitu bapa saudara Nabi. Cari jalan dekat bawah ni. Dia jawapan dia tak sama. Tak sama sebiji lah ayat dengan dalam buku teks ni. Dan dia hampir sama awak cari. Mana yang ada perkataan Abu Talib? Yang ni kan? Jadi awak ambil pensel. Awak gariskan jalan ni. Cari sampai jumpa yang ada perkataan Abu Talib tadi. Okey, ini contoh ya. Okey, macam tu. Faham? Okey, yang seterusnya. Okey, tengok yang seterusnya. Menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah di Bukit Safa. Ni kat mana jawapan dia ni? Awak tengok cabaran yang seterusnya. Masih muka surat yang sama. Kaum musyrikin marah, mencaci, menghina dan memulau Nabi Muhammad dan keluarga. Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad, selalu menyakiti baginda. Mana cari yang ada perkataan mencaci, menghina dan memulau Nabi? Yang mana? Dia dekat sini kan? Jadi yang atas ni, awak bawa turun ke sini. Yang kedua. Okay, yang seterusnya. Semasa di Taif, awak baca yang seterusnya ikut saya. Semasa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Apa jadi dekat Nabi? Nabi diejek, dihina dan dilontar batu sehingga cedera dan berdarah. Okey, yang mana jawapannya? Yang ni ya. Diejek dan dilontar batu sehingga cedera, berdarah. Dan yang terakhir, mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada pemimpin negara. Apa kesan dia? Apa cabaran dia? Sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam. Ada yang mengancam memerangi umat Islam. Yang mana jawapannya? Yang ni. Okey, menolak dakwah Nabi Muhammad dan mengancam untuk berperang. Okey. Siapkan jalan-jalan ni sampai jumpa. Buat kemas-kemas. Tak nak jalannya ke sana ke sini. Saya tak nampak. Buat yang jelas. Okey ya. Siapkan muka surat 106. Okey, sekarang kita nak buat muka surat 107 pula. Okey, dah sedia. Baca dan lorek jawapan yang betul. Okey, lorek ya. Sediakan awak punya pensel. Okey, tindakan Nabi ketika berhadapan dengan cabaran. Bila Nabi kena pulau, kena hina, kena ejek, kena lontar batu tadi. Macam mana sikap Nabi? Macam mana Nabi menghadapi cabaran tu? Okey, kita tengok. Contoh diberi. Amanah, memikul tanggungjawab, bertabligh. Betul tak Nabi amanah? Ya, betul. Jadi, lorekkan. Okey, yang pertama. Bersedih hati dan berungsing. Ya ke Nabi sedih? Tak ada. Jadi, tak perlu lorek. Okey, yang kedua. Tidak putus asa. Betul kan? Nabi tidak putus asa. Nabi teruskan juga berdakwah. Kan? Okey, jadi lorek nombor 2 ni. Okay, yang ketiga. Sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran. Betul kan? Nabi sabar. Okey, lorek. Yang keempat. Membalas kemarahan musyrikin Mekah. Adakah Nabi balas balik?
bila orang musyrikin Mekah buat dekat Nabi macam-macam. Tak ada kan, salah, jadi tak perlu lorek. Okay, yang kelima, merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Okay, betul. Jadi Nabi rancang lagi macam mana Nabi nak berdakwah supaya agama Islam lebih tersebar kan. Okey, betul, lorek. Yang keenam, tidak membalas dengan kekerasan. Betul, Nabi tidak balas langsung bila orang buat macam-macam dekat Nabi. Okey. Dan yang ketujuh, menyembunyikan diri daripada masyarakat. Ya ke Nabi menyembunyikan diri, menyorok? Bukannya, salah. Jadi, berapa jawapan yang kita dapat? Okey, yang pertama bukan. Okey, yang kedua awak lorek. Yang ketiga lorek. Yang keempat bukan. Yang kelima lorek. Yang keenam lorek. Yang ketujuh bukan. Okey, ada 4 tempat yang awak perlu lorek. Okey, itu untuk muka surat 107. Okey, untuk muka surat 108. Okey, jom kita baca sama-sama ya. Okey, arahannya garis jawapan yang betul. Okey, yang pertama, Islam tersebar luas kerana Nabi Muhammad SAW cekal menunaikan tanggungjawab. Okey, tanggungjawab apa hari ini kita belajar? Tajuk tabligh ke amanah? Tabligh. Jadi gariskan tabligh. Okey, yang kedua. Okey, kita pergi yang kedua pula. Kesan daripada tabligh Nabi Muhammad SAW kepada kaum apa? Muslimin, iaitu orang Islam, musyrikin, orang kafir lah. Semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Okay, siapa yang sembah berhala? Orang musyrikin. Okay, bila Nabi dah berdakwah, Nabi menyampaikan sifat tabligh, maka ramailah orang musyrikin meninggalkan penyembahan berhala. Okey, yang ketiga, sifat tabligh Nabi Muhammad SAW telah membentuk, menghapuskan akhlak mulia dalam kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat akan jadi lebih berakhlak kan? Lebih berakhlak maksudnya membentuk. Okey, yang keempat, amalan jahiliah seperti menilik nasib dan hidup berpuak-puak. Orang dulu-dulu, orang jahiliah ni adalah orang musyrikin lah. Dia suka tilik nasib. Dia hidup berpuak-puak. Dikekalkan ke dihapuskan? Okey, pandai. Jawapannya dihapuskan. Ni pen Ustazah ni. Ni. Dihapuskan. Okey, yang kelima. Semasa Nabi Muhammad SAW berdakwah di mana? Tadi ada kan sebut nama tempat tu. Di Taif ke di Gua Hira? Okey, baginda tetap bersabar dan tenang walaupun diejek dan dicederakan. Okey, apa jawapannya murid-murid? Pandai, di Taif. Okey, gariskan ya guna pembaris. Baiklah murid-murid, yang seterusnya kita kena isi tempat kosong. Okey, nampak Ustazah dah letak nombor untuk jawapan setiap tempat kosong. Tapi awak jangan terus tulis, kena baca. Okey, hari ini saya belajar tentang keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah Islam, Nabi menghadapi pelbagai cabaran dan apa? Dugaan. Ni. Okey, jawapan nombor 1 isi dekat sini ya. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW dimarahi. Ni yang kedua, dicaci. Isi dekat sini. Dihina dan dipulaukan oleh musyrikin Mekah. Baginda juga diejek dan dicederakan sehingga berdarah. Okey, jawapan berdarah isi dekat sini. Ketika di mana? Di Taif. Nama tempat Taif isi di sini. Kerajaan Madinah yang dipimpin Nabi Muhammad SAW menerima ancaman. Okey, ini jawapan kelima, ancaman perang isi dekat sini. Ketabahan Nabi Muhammad SAW berdakwah menyebabkan Islam tersebar luas. Hebatnya Nabi Muhammad. Kita mesti mencontohi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan ajaran Islam kepada yang lain. Okey, isi tempat kosong ya.
Okey, murid, sekarang kita pergi latihan muka surat 110. Okey, kenal pasti akhlak Nabi ketika bertabligh dan tulis peta azam. Okey antara 1, 2, 3, 4, 5 ni kita kenal pasti akhlak Nabi ketika bertabligh, ketika Nabi berdakwah. Okey, yang pertama pemaaf, pendendam. Mana satu sifat Nabi? Pendendam tu maknanya Nabi balas balik bila orang buat jahat dekat Nabi. Yang mana satu sifat Nabi? Okay, Nabi seorang yang pemaaf. Jadi, awak pun pilih akhlak Nabi pemaaf. Pendendam ni biarkan saja. Kita tengok pula yang kedua. Yang kedua, gopoh, sabar. Nabi gopoh. Gopoh tu maksudnya tergesa-gesa. Buat apa-apa tak fikir. Okay, yang kedua, Nabi sabar. Okay, mana satu? Okay, awak tandakan jawapannya. Okay, yang ketiga, bercakap benar, bohong. Nabi yang mana satu? Okay, awak pilih. Yang keempat, berhenti berdakwah. Maknanya Nabi dah tak nak dah berdakwah. Okay. Yang kedua, yang bawah, tidak putus asa. Okay, pilih satu. Okay, yang kelima, kesal. Kesal tu maknanya Nabi tak nak lah. Menyesal lah berdakwah ni, bertabligh ni. Okay, yang kedua, yang bawah ni, redha. Maknanya Nabi terima. Nabi tak ada mengeluh. Okay, itu redha. Okay, jadi pilih yang atas ke yang bawah. Jadi, apa yang dah kamu pilih antara kelima-lima akhlak ni, kamu tulis pula di setiap nombor ni. Okay, nombor 1 tadi kita pilih pemaaf. Jadi tulislah pemaaf dekat sini. Minta maaf lah tulisan Ustazah ni tak berapa cantik sebab Ustazah tulis guna mouse tertikus laptop Ustazah ni. Dan awak tulis dengan pensel cantik. Cantik. Okey, yang kedua pun yang awak dah pilih tadi gopoh ke sabar? Okey, awak pilih sabar kan? Okey, sabar ni pun awak tulis dekat nombor 2. Sampai nombor 5. Okey, itu saja latihan yang awak kena buat hari ni. Tolong buat sebaik-baik mungkin. Kemudian dah siap, ambil gambar. Hantar pada WhatsApp Ustazah. Okay, itu saja untuk hari ni. Ustazah tunggu ya. Hasil tugasan kamu. Okey, Assalamualaikum.